Usah kau tangiskan pada cinta lama, usah kau impikan kita kan bersama. Biarkan dia terus berlalu bagaikan mimpi, hilang di mata. Semula mada cinta, harapkan berbunga, berputik semula yang telah lama gugur ke bumi. Dalam sukma mimpiku dia telah berlalu. Bagiku tiada lagi. Aku yang masih di taman ini mencari bunga mawar berduri. Ku sangka madu racun berbisa, itulah hakikatnya. Nak ku tinggalkan, terasa sayang, ingin ku belai tangan tak sampai. Pastinya kita saling merindu, ku masih cinta padamu. Semula mada cinta, harapkan berbunga, berputik semula yang telah lama gugur ke bumi. Dalam sukma mimpiku ia telah berlalu. Suci bagiku tiada
padamu penonton-penonton Malaysia hari ini. Pagi-pagi sudah ada layar rock, slow rock. Abang Min boleh tarik pagi-pagi ni Ya, Alhamdulillah boleh lah. Alhamdulillah. Itulah dia. Tak sangka Hebat. pagi-pagi. Hebat. Alhamdulillah. Jadi kepada penonton kita membawakan yang lama dengan mengeluarkan lagu yang baru. Kumpulan Leon dengan Abang Mi sebagai vokalis utamanya. Selamat kembali Abang Mi. Selamat kembali ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih orang Malaysia. Terima kasih Masih segak orangnya. Masih. Saya nak tanya lepas ni nak apakah tips penjagaan sebab kita tahun demi tahun ni tengok Abang Mi masih kekal momentumnya, nyanyian, auranya masih ada. Masih kekal. Yang itu macam biasa ya. Saya tak ada buat apa-apa pun. Macam ni je kan. Macam ni je. Kalau anda semua nak tahu perkembangan kumpulan Leon sejak tahun 1994, apa kata kita saksikan bingkisan kita. Jom. Saksikan. Namanya unik dan lagunya masih menjadi siulan hingga ke hari ini. Kumpulan Leon membawa genre rock kapak sebagai identiti seni lagu mereka. Tahun 1994 merupakan tahun di mana Leon membuka langkah dalam dunia seni buat kali pertama. Lagu Saling Merindu yang dimasukkan dalam album pertama telah melonjak nama Leon di pesada muzik tanah air. Anggotanya bersilih ganti. Leon kini dibarisi 5 orang anggota, iaitu Awis sebagai pemain gitar, John sebagai pemain bass, Ari Leon sebagai pemain drum, Kecil sebagai pemain keyboard dan Mi Leon sebagai vokalis utama. Sepanjang penubuhannya, Leon sudah memiliki 5 buah album dan pada tahun ini, lagu berjudul Damaikan Jiwa telah dihasilkan sebagai hadiah buat para peminat. Andainya aku mampu. Karya hasil sentuhan oleh pemain drum kumpulan Leon sendiri, iaitu Ari Leon. Single ini menampilkan lagu yang evergreen dan pada masa yang sama mengekalkan elemen tangkap lele. Di sini akan kubuk. Itu dia kita bawakan kumpulan legenda Leon yang selepas ni kalau kita dengar Saling Merindu, Rindu Merindu, Merisik Rindu. Kita memang rindulah kat Leon. Memang rindu kami. Memang rindu. Kami memang suka yang rindu-rindu saja supaya orang merindui kita. Tapi kita ingat kan orang kata ni macam satu trademark sedikit sebanyak untuk kumpulan Leon. Okey, Abang Mi nak kongsi sikit perkembangan terkini dan kata macam mana sekarang ni pergerakan kumpulan semua? Macam mana? Pergerakan insya-Allah alhamdulillah kami nak keluarkan single, dah keluar single terbaru. InsyaAllah, tapi bukan saya yang nyanyilah, sahabat saya, saudari, tapi saya mengambil alih tempat dia. Yang itu saya tak nak cerita panjang-panjang. Kemudian kami akan teruskan legasi kami daripada tahun 1994 sampai ke 2022. Alhamdulillah kami berada di industri ini lebih pada 28 tahun. 28 tahun. Wow. Sejak 1994. Saya ingat lagi lagu Saling Merindu ni keluar masa saya form 5. Macam tu. Kira-kira balik tahu berapa tu saya. Astaghfirullahalazim. Saya tak masuk sekolah lagi. Jangan macam tu. Dah ada pakai pinafore warna biru tu. Macam tu jugalah. Tapi saya rasa Leon ni dikenal dengan lagu genre music slow rock. Adakah akan ada pembaruan atau untuk peminat-peminat kita sajikan mereka apa yang mereka mahu? Ya betul. InsyaAllah kita memang kami ada strategi tu. Tapi peminat-peminat masih lagi dengan genre-genre macam kita orang bawa lah. Kita orang memang kelas pop komersial, lepas tu slow rock apa semua kan. Lagu-lagu tu lah yang menaikkan nama kami kan. Alhamdulillah sampai sekarang dia orang masih menerima kami. Alhamdulillah, kita syukur nikmat. Kalau Abang Mi tak perasan tadi kan, juru kamera kami pun tadi duk menyanyi macam karaoke gitu. Dia menggamit kenangan ni. Jadi perasaan Abang Mi dengan kumpulan Leon ni bagaimana? Tahun demi tahun dah lama ni tetap ada pengikut, followers, peminat yang masih sayang kat kumpulan Leon ni. Peminat saya menghargai. Tanpa peminat siapalah saya, tanpa peminat kami tak ada berada di sini. Saya dengan peminat alhamdulillah kita kalau diorang jumpa saya pun dekat luar pun saya anggap dia sebagai sahabat saya. Walaupun siapa sekalipun insya-Allah
Kalau jumpa saya tegur-tegur lah kan. Tak ada masalah. Tapi memang abang ni seorang yang sporting dan kita lihat kumpulan Leon ini memang kumpulan yang akrab lah, kawan dari dulu sampai sekarang. Ya, kan? betul. Jadi bila kita nampak single yang terbaru ni yang dinamakan Damaikan Jiwa keluar pada bulan Mei, sekarang Jun, Julai, 3 bulan dan sampai 200,000 views. Memang hebat. Tapi penyanyi yang membawakannya adalah Ai. Yes, betul. Jadi ada kepincangan atau masih kumpulan Leon masih boleh bergerak ke depan? Yang itu saya tak berani nak bercerita panjang, nak bercerita apa semua. Yang saya dapat tahu, saya cuma dipanggil oleh pihak MVM untuk saya menyanyikan lagu ni. Alhamdulillah, dan saya terima dengan seadanya. Dan yang selebihnya saya tak berani nak komen apa-apa lah. Demi peminat-peminat, tiada kepincangan yang berlaku, itu yang penting. Tak ada kepincangan apa yang berlaku. Bagus. I like it. Okey, Abang Mi dan kumpulan Leon, bukan abang semua seorang je. Mesti ada band, semua ada. Akan kita bawakan pada penghujung siaran kita untuk menyanyikan lagu Damaikan Jiwa. Tapi kita berehat seketika, sekembalinya kita akan berbincang tentang rang undang-undang anti gangguan seksual. Apa yang anda perlu tahu dan juga bagaimana prestasi atlet-atlet kita di Sukan Commonwealth 2022 mencari emas semuanya selepas ini. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Saya Sofia juga bersama dengan Nazrul Rahman. Dan kita ingin meminta perhatian anda kerana ini telah pun diluluskan di Dewan Rakyat, rang undang-undang anti gangguan seksual. Setakat ini kita melihat ini usaha yang telah pun lama diambil dekat 10-11 tahun. Dan akhirnya keputusan ini dilakukan, dan mungkin kita sebagai rakyat kita nak tahu bagaimana diimplementasi, siapakah yang perlu menitik beratkan isu ini untuk kebajikan bersama, khususnya di tempat kerja maupun di tempat pendidikan juga. Tepat sekali. Jadi kita mengiktiraf gangguan seksual ini sebagai pencabulan maruah manusia, ya. Satu bentuk diskriminasi dan keganasan yang berasaskan jantina. Betul. Jadi bagaimanakah dinamik di tempat kerja dan juga institusi pendidikan, adakah dinamik ini akan berubah? Dah 10 tahun kita rangkai undang-undang ni, alhamdulillah. Jadi kita bersama dengan Dr. Hazrina Begum Abdul Hamid, pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Good morning. Senyuman di muka maknanya anda sangat teruja dengan rang undang-undang yang baru ini, saya pasti. Sangat teruja dan sangat gembira lah. Jadi sebelum kita mulakan dengan pendapat peribadi doktor, jadi kita mungkin boleh mulakan, ya Sofia, dengan apakah sebenarnya definisinya? Tak kisahlah lelaki ke perempuan ke, tapi terlalu ramai di luar sana, saya pasti penonton juga sama, ya, menggunakan alasan alah kita gurau-gurau aja, alah atau macam sikit-sikit pun tak boleh. Jadi dalam konteks ini, untuk pengetahuan umum, apakah sebenarnya gangguan seksual? Terima kasih, ya. Jadi gangguan seksual ni adalah kata-kata, perlakuan atau isyarat yang berbau lucah atau seksual lah, yang dilemparkan kepada seseorang itu dengan tujuan, mungkin tujuan dia gurauan, ya, tetapi ianya dianggap satu gangguan yang boleh memberikan rasa tidak senang atau rasa malu kepada yang dilemparkan tu, yang diganggu itu. Mangsa. Ya, saya boleh kata mangsa lah. Okey. Jadi buat masa sekarang, sebelum ada RUU ni, tak ada satu akta undang-undang yang spesifik untuk gangguan seksual, melainkan dalam Employment Act lah. Akta pekerja tu ada, tapi itu hanya untuk tempat kerja saja. Tapi dengan adanya RUU yang pada masa kelak akan digazetkan, selepas habis Dewan Negara dan digazetkan, nanti ada satu undang-undang yang spesifik yang memberikan satu avenue, platform atau relief kepada mangsa untuk membuat aduan. Jadi saya lihat ini satu perkembangan yang amat positif lah dengan adanya. Doktor, kita melihat isu ini walaupun kita bercakap secara atas dasar, tetapi hakikatnya kebiasaannya kes ini adalah agak
orang kata rumit disebabkan mungkin kalau di tempat kerja kita pernah dengarkannya ada conflict of power, mereka yang lebih berkuasa yang menjadi pelaku bagi insiden-insiden gangguan seksual ini. Dan kita nak tahulah berdasarkan apa yang boleh doktor ulaskan di sini. Mereka yang pelaku ini walaupun berkuasa walaupun mempunyai hak tertentu di mungkin tempat kerja itu, bagaimanakah tribunal ataupun akta ini boleh digubal untuk memastikan keseimbangan ataupun justice to be served di situ? Bagaimana doktor? Jadi satu perkara yang amat membimbangkan adalah apabila terdapatnya satu ketidakseimbangan kuasa di sini. Terutamanya kalau pelaku itu memegang jawatan yang lebih superior. Betul. Atau bos dia sendiri yang membuat gangguan seksual atau sesiapa yang lebih tinggi daripada dia. Jadi dia tak ada mempunyai platform sebab dalam akta pekerja ia hanya sangat-sangat terhad. Okey. Dan prosedur yang terdapat dalam akta pekerja ni hanya dalaman saja, domestic inquiry dan sebagainya. Tapi dengan RUU ni dia tubuhkan satu tribunal bila dapat akta ni nanti kelak. Tribunal ni sesiapa sahaja yang telah mengalami gangguan seksual dia boleh tanpa rasa takut buat fill in satu notis dan buat aduan. Dan tak kira lah siapa pun. Dan tribunal ni akan perbicaraan dalam tribunal ni akan dijalankan secara tertutup. Maka macam fear tu, ketakutan, kebimbangan seseorang mangsa tu akan dapat dikurangkan melalui wujudnya satu tribunal ini. Dan mereka juga lebih cenderung untuk berkata-kata dengan lebih jujur jika semuanya tertutup lebih beranilah, lebih berani daripada dia diam, dia tak nak move forward atau nak dia takut sebab ramai yang mengalami ni kadang-kadang kalau kita tengok ramai yang mengalami tapi tak nak ketengahkan perkara ini sebab risau dia hilang kerja, stigma, malu dan ingat kadang-kadang dia kata perkara ni gurauan, awak ni terlebih sensitif. Tapi dengan adanya akta ni nanti, jadi secara tak langsung semua orang akan berwaspadalah. Jadi kat sini saya nak tekankan juga, saya tahu kebanyakan penonton di luar sana bila kita dengar perbualan seperti ini mesti memang lelaki ni memang kita betul letakkan di tempat masing-masing. Tapi saya pasti ini bukan sahaja hak wanita against lelaki, tapi sama rata untuk dua-dua jantina. Pendapat? Ya, benar. Ini tidak kira gender sebab gangguan seksual ni bukan sahaja lelaki terhadap wanita, tetapi juga wanita terhadap lelaki, wanita terhadap wanita, lelaki terhadap lelaki. Itu dia. Itu pun kita harus pertimbangkan juga Sebab perkara ni kita kadang-kadang memang kebanyakannya mungkin kalau ikut statistik mungkin kebanyakan adalah lelaki kepada wanita. Tapi kadang-kadang orang tak sedar yang perempuan pun boleh melakukan gangguan seksual kepada lelaki dan juga kepada wanita dan lelaki kepada lelaki juga. Sofia perasan. Risau sekejap. Perasan apa tu Abang Nas? Sebab ada dua wanita kat sini, jadi saya pun harus berwaspada bila berkata-kata begitu kan. Bahawa bila kita cerita tentang gangguan seksual, doktor sebut tentang percakapan saja. Tapi sebagai seorang wanita, saya pasti perilaku juga, saya pasti Sofia mesti ada insiden di mana ada lelaki yang mungkin datang terlalu dekat dengan Sofia, atau mungkin peluk begini. Betul. Ada Sofia pernah rasa tak selesa, dan adakah ini termasuk dalam gangguan seksual? Saya setuju sebab kita bukan bercakap tentang secara vokal ataupun lisan saja, tetapi kadang lirikan mata. Lirikan mata, betul. Lirikan mata, cara ialah mereka berada di dalam space kita. So macam kalau saya pandang awak atas bawah macam ni pun awak rasa uncomfortable, itu dikira gangguan seksual. Sorry saya pandang. Jadi persoalan di sini kan doktor, kebiasaannya perkara ini berlaku dalam orang kata situasi yang orang kata private, yang tidak ada orang ramai yang melihat. Jadi bagaimanakah tribunal ataupun mahkamah ataupun akta ini mampu untuk memberikan satu verdict yang sememangnya adil untuk kedua-dua belah pihak?
Okey. Benar seperti yang dikatakan, ia bukannya hanya perkataan, dia signal, isyarat, lirikan mata, gesture dia, semua tu, cat calling pun semua perkara-perkara tu ya. Jadi untuk tribunal ni yang menariknya, beban buktinya adalah balance of probabilities. Maksudnya kita tengok dacing keadilan ni, dia kalau dia lebih sikit pada mangsa, maka itu sudah mencukupi. Maksud dia punya beban bukti dia kurang kalau kita nak bawa ke mahkamah. Kalau kat mahkamah, kalau dia ada beban bukti dia beyond reasonable doubt lah, tanpa keraguan munasabah. Kalau untuk kes-kes civil, balance of probabilities juga. Tapi itu dari sudut mahkamah. Jadi mengenai pembuktian ni pula, ini sedikit tricky. Betul. Tapi tribunal ni dia masih boleh mendengar. Mungkin dari konsistensi mangsa tu bercakap perkara ni berlaku berulang kali. Sebab nanti orang yang akan menjadi panel tribunal ni pun akan dilantik oleh Menteri Wanita. Mereka yang mempunyai pengalaman dalam undang-undang. Jadi kita boleh tengok orang tu, mangsa tu cakap kan, dia sama ada dia punya konsistensi, kompetensi dia, dan logik dia punya aduan dia. Baik. Dan juga saya difahamkan tribunal ni biasanya akan membawa rakan-rakan sepejabat dan juga akan memberikan keterangan untuk membuktikan kesahihan tersebut. Betul, benar. Very interesting. Doktor, Abang Nas, kita akan melihat bingkisan ini. Ini adalah pengakuan seorang mangsa itu sendiri yang pernah berdepan dengan gangguan seksual. Sedikit sebanyak, gadis ini berusia 23 tahun diganggu oleh kenalan yang dikenali menerusi media sosial. Dan bila dah berjumpa, ada perbuatan seperti merangkul dari belakang dan dianggap seperti pelukan manja. Jadi ini memberikan satu trauma kepada si mangsa ini. Jom kita saksikan. Masa saya sekolah, saya first time ada social media, akaun social media. So, daripada situ, saya kenal seorang lelaki. Kita nak ada ramai kawan-kawan. So, saya explore semua benda tu. Macam biasa kita orang kenal, macam kenal dengan orang lain kan. Masa tu petang, dia ajak berjumpa. So, kita orang berjumpa dekat satu tapak parking. Dia beritahu saya, dia datang, dia dah hadir dekat situ. Dan saya pun tunggu kat situ. Dalam 15 minit macam tu, tiba-tiba ada seorang lelaki tegur. Awak ke? Maksudkan saya lah. Saya balaslah, ya. Kita orang berbual sekejap. Tak sampai setengah jam pun berjumpa. Sebelum bergerak ke kedai nak pergi makan, saya pusing belakang tak tengok sekitar. Tiba-tiba dia peluk saya daripada belakang. Dia cuba untuk cium saya, tapi saya cuba mengelak. Saya tunduk, saya terus terduduk ke bawah. So, saya terlepas daripada tangan dia. Dia cakap tu hanyalah gurauan manja dalam perkenalan. Memang masa tu tak ada orang langsung, tak ada siapa-siapa saya nak minta tolong, tak ada siapa-siapa, tak ada butir, tak ada. Saya tak pernah cerita dekat siapa-siapa, kawan-kawan ke, tak ada. Saya berasa waktu tu memang saya lemah, saya tak boleh buat apa-apa langsung. Saya tak ada apa-apa tenaga, tak ada. Selepas kejadian tu, ada di social media, orang macam komen perkara-perkara yang tak sepatutnya. Dan lepas tu ada juga dekat tempat kerja, gangguan tu dia tak hilang. Sebab ikut orang kan, kalau orang tu rasa dia ada awareness, baguslah. Kalau tak ada, dia akan ganggu orang dan rasa benda tu hanyalah joke, lawak je, usik-usik. Itu
itu laporan yang dibawakan oleh wartawan kami Bat yang bertemu dengan mangsa ini, dan berdasarkan itu kan Nas, kita melihat kepribadian seseorang mangsa itu. Mungkin ada setengah individu yang lebih kuat boleh lawan balik. Ada setengah individu yang mungkin sedikit terpencil ataupun malu dengan atau terperanjat mungkin terperanjat. Ya. Mungkin trauma dengan apa yang sedang berlaku secara mendadak begitu. Jadi mungkin kita minta komen doktor tentang keberanian mangsa untuk keluar berdepan dengan kita untuk menzahirkan cerita beliau. Tapi macam Sofia cerita sebelum ini, power dynamics-nya. Kalau seorang pekerja ataupun kerja sama level mungkin dia boleh report. Tapi kalau lagi tinggi itu, macam mana kita nak jaminkan keselamatan atau keselesaan mereka yang ingin membuat laporan? Ya, sememangnya bila seseorang itu melalui gangguan seksual atau apa-apa perlakuan jenayah pun. Kalau kita tengok, setiap orang dia punya respon dia lain-lain. Setengah tu berani lawan balik, setengah tu cara dia respon dia diam. Tapi tak bermaksud benda tu tak berlaku kepada dia. Jadi sama macam gangguan seksual, ada yang mungkin lawan balik. Mengatakan this is not funny, this is not a joke, ni bukan gurauan, hentikan. Kalau macam tu dia senang selamatkan dirilah. Tapi ada yang setengah tu diam, dia tak tergamam, trauma, dia terkejut, tak sangka. Jadi terutamanya kalau berlaku pelakunya adalah orang yang berstatus tinggi daripada dia atau berjawatan lebih tinggi. Kadang-kadang sama-sama pun mungkin ada juga keberatan, rasa tak berapa sedap hati untuk buat laporan. Sebab kita ni kena fikir, kadang-kadang dia orang fikir nanti saya lapor, mungkin saya tak dapat buktikan, saya malu, saya nak tak cukup bukti dan sebagainya. Tapi atau bos mak saya, lepas tu saya tak boleh naik gaji, naik pangkat dan sebagainya. Yes, betul. Saya sikit lagi kot saya nak pencen ke apa ke kan. Saya tak nak rekod saya ada aduan. Dan Malaysia ni saya tengok ramai ni banyak kita tak suka make a scene lah. Maksudnya kita ni banyak yang kalau boleh pendam. Betul. Jangan bikin kacau. Itu budaya kita sebenarnya kan. Budaya Asia sebenarnya, kita ni orang kata lagi rela memendam daripada berhadapan dengan masalah. Doktor, kita nak tahu tentang dengan wujudnya akta ini selepas segalanya diperhalusi, adakah terdapatnya relief untuk si mangsa, dan adakah terdapat juga perlindungan daripada sudut confidentiality dengan identiti mereka dan sebagainya? Bagaimana ini boleh menjamin mereka untuk lebih berani tampil sekiranya berdepan dengan gangguan seksual? Okey. So menariknya akta ini gangguan seksual bila digazetkan nanti, mangsa boleh mendapat award, boleh diberikan award oleh tribunal, wang pampasan tidak melebihi RM250,000. Dan juga tribunal boleh memerintahkan responden tu untuk membuat satu ucapan maaf secara publik. Publik ni kita tak tahu, mungkin broadcast ke, mungkin hak akhbar ke, itu belum lagi diperhalusi. Dan sekiranya satu award diberikan, dan kalau responden tu, maksudnya yang pelaku tu tak bayar, order tu, perintah tu boleh dikuatkuasakan, boleh dikenakan penalti jenayah. Ini yang kita nak dengar ni. Disabitkan sebagai kesalahan jenayah. Cuma ia masih bolehlah ditambah baik, tapi tak apa. First step ni macam kita buat, yang perlu ada sebenarnya akta tu sendiri. Dan later on kita nak baik pulih, add on tu tak apa. Ya, perhalusi tak apa. Ya. Jadi untuk saya terutamanya di tempat kerja lah, saya rasa undang-undang ni akan memberikan suatu impak yang positif kepada pekerja wanita. Tetapi di bidang akademik, dan saya tahu Puan seorang pensyarah juga, mungkin ia masih akan menjadi masalah, terutamanya dinamik antara pelajar dan pengajar. Seperti kita ambil kes Ain Husniza dengan hashtag atau tanda pagar Make Schools a Better Place. Dia telah membuat satu laporan terhadap cikgu beliau. Tidak mendapat perlindungan, sehingga kini beliau masih
mendapat harassment ya. Ya. Bukan saja daripada pihak yang tertuduh tetapi juga daripada publik sendiri. Jadi pendapat Puan tentang pelajar-pelajar yang tak berdosa ni yang ingin menegakkan keadilan. Ya, sebab tu adanya tribunal ni sekurang-kurangnya dapat membantu mangsa-mangsa seperti Ain tu, sebab sememangnya bukan saja macam saya kata untuk tempat kerja tapi untuk semua orang, juga mereka di sekolah, di pengajian tinggi, dan dalam kes Ain ni memang ada dinamik itulah pengajar dengan pelajar. Dan yang sedih tu juga bila ramai yang juga kritik dia, condemn dia. So we call it doxing juga. Doxing ni pun kita tak ada satu undang-undang khas lah. Doxing ni maksudnya kita sebar nama orang tu kat social media, pengenalan dia, social media dan sebagainya. supaya orang semua boleh membulinya. So perkara-perkara ni pun kita masih dalam peringkat nak cuba buatlah undang-undang yang sesuai. Tapi sekurang-kurangnya dengan adanya akta ni, mereka yang terkesan, mereka yang menjadi mangsa gangguan seksual ni, dia boleh bawa perkara ni ke tribunal. Untuk yang bawah umur, dia boleh guna guardian dia, guardian dia, dan tak perlu pakai lawyer. Okey. Itu yang penting. Saya melihat memperhalus ini orang kata banyak jugalah stepnya, kerana kita kata berdepan pun ada gangguan seksual. Kadang kenalan kita berdepan okey, tetapi mungkin di media sosial dia ialah melakukan pelbagai perkara, melontarkan kata-kata yang tidak patut. Jadi mungkin kita harapkan yang terbaiklah untuk perangkaan akta ini, dan semoga mangsa-mangsa tidak lagi orang kata mendiamkan diri selepas ini sekiranya diganggu secara seksual. Tepat sekali. Kuasa kini di tangan anda semua ya. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Hazrina Begum Abdul Hamid, pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang Universiti Melayu. Teruskan usaha doktor untuk memperkasakan wanita di Malaysia. Thank you so much. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya banyak lagi pengisian hanya di Malaysia hari ini. Emas, perak atau gangsa, kita saksikan. Terima kasih kerana masih bersama kami dan kita menjanjikan di Malaysia hari ini keadaan terkini Sukan Commonwealth 2022. Macam mana keadaan #Team Malaysia kita, Sofia? Setakat ini kita ada 2 emas, 2 perak dan juga 2 gangsa. Yes. Dan kita melihat orang kata pencapaian kita kali ini ialah kita boleh mengharapkan lagi terbaik. Kita banyak lagi kontingen kita masih berada di sana untuk berjuang sehabis-habisnya. Bukan atlet kita saja, tapi rakan setugas kita Hasnida Hanim juga berada di sana dengan timnya untuk memberikan kita update dan perkembangan yang terkini. Assalamualaikum Hanim, macam mana cuaca di Birmingham? Waalaikumsalam Sofia, Anas. Okay, sekarang pukul berapa kat situ? Kalau ikut sekarang ni pukul 3:09 awal pagi. Wow. Kesian kita kacau awak tengah tidur. Okey. Jadi cuaca semua saya difahamkan 25 darjah Celsius macam tu, dia macam sepoi-sepoi basah macam tu kan? Nak kata sepoi basah tu tak juga, macam semalam panas. Okey. Panas Okey, kena meredah cuaca juga lah. Okey. Hanim kongsikan bersama kita apakah status yang terkini yang perlu kita tahu perkembangan atlet kita di Birmingham setakat ini. Okey, terima kasih Sofia. Macam Sofia cakap tadi, betul lah buat masa ni kontingen Malaysia meraih 2 emas, 2 perak dan juga 2 gangsa. Dan semalam saya sempat temu bual dengan Chef Dimission Datuk Syarul Zaman Yahya. Dia mengatakan pada saya lah, dia dapat feel yang kita boleh melebihi sasaran 6 pingat emas, yang mana itu adalah sasaran yang diletakkan untuk kontingen negara lah, dengan berbagi lebih kurang dalam 6 hari lagi kalau tak salah saya. So itu satu gambaran positif lah buat kontingen negara, sebab setakat ni kebanyakan atlet yang turun berjaya menepati sasaran dan juga melepasi sasaran. Contoh sebagai macam kita tengok yang baru-baru ni kan, pemenang pingat emas pertama kita Andik angkat berat, maknanya sasaran adalah gangsa buat Andik. Tapi dia kejutan meraih pingat emas macam tu kan. So ada beberapa atlet lain yang akan turun. Macam hari ni juga kita akan pastinya menantikan aksi final bagi acara badminton berpasukan campuran kan. Dan pasti kita pun emas, walaupun kita sedar sebab saya pun sempat bertemu dengan
pengarah kejuruteraan bergu BAM iaitu Reksi Manaki, yang mana Reksi kata bertemu dengan India adalah satu pasukan yang sangat kuat, mereka strong dari segi perseorangan dan juga bergu. So untuk Malaysia, dia akan cuba atur strategi supaya kita dapat kata menyanyi kata aksi India, yang mana kita tahu dia merupakan kata satu pasukan yang kuat dan sudah pasti ia akan memberikan saingan yang cukup sengit dalam misi kita untuk satu lagi tingkat emas pada saya tengah malam waktu Malaysia kat sini 5:30 petang lah game final tu nanti. Baik. Tapi kita peminat-peminat badminton kat Malaysia ni ada kesangsian atau keraguan. Kalau kita tengok di media sosial, banyak bercerita tanpa Lee Zijia susahlah kita nak menang. Jadi dengan penarikan diri Lee Zijia iaitu pemain nombor 1 negara, apakah prospek emas buat Hanim? Okey. Untuk bercakap mengenai Lee Zijia, memang tidak dinafikan memang Lee Zijia lah yang terbaik buat masa ni kan. Tapi dengan pemain yang sedia ada ni pun saya rasa pastinya kata coach ataupun barisan kejuruteraan BAM kata tahu apa yang mereka ingin lakukan. Kerana sekarang ni pun kalau kita tengok kita ada Eun Ziyong kan, jadi kita perlu letakkan kepercayaan pada Eun Ziyong untuk orang kata berikan aksi terbaik. Kadang-kadang kita tak tahu benda ni orang kata anything can happen. Betul. Macam contoh ping-pong, sangka kita boleh kalahkan juara bertahan dekat skor akhir kan India. So tak mesti juga untuk aksi final ni saya pasti dengan sokongan padu daripada rakyat Malaysia yang berada dekat Birmingham ni sendiri, saya pun rasa macam wow, memang kata bukan dekat gelanggang je fight, dekat luar gelanggang pun kita punya penyokong-penyokong yang datang tengok tu pun kata berikan satu semangat buat atlet kita yang bertanding. So memang dari segi sokongan, dari segi semangat yang dibawakan oleh atlet Malaysia, saya percaya sebenarnya even though kita yelah macam Nas cakap tadi, ramai yang cakap tentang ketiadaan Lee Zijia, tapi saya percaya sebenarnya itu bukannya kekurangan, tetapi sebenarnya itu memberikan lagi kekuatan bagi pasukan kita dengan sokongan yang ada dekat Birmingham ni sendiri. Ya, itulah wujudnya pasukan kan, dan bukan kita mengharapkan sekadar individu saja. Kita ucapkan terima kasih kepada Haslinda Hanim. Kita minta maaf lah mengganggu jam 3 pagi di sana. Haslinda Hanim pun sangat-sangat sibuk di sana. Saya tengok di Instagramnya sibuk tu tiap hari bekerja ni. Tepat sekali. Jadi teruskan usaha Hanim di sana untuk membawakan yang mutakhir buat kita rakyat Malaysia di sini. Teruskan usaha tim Malaysia, bawakan keunggulan buat kita. Malaysia boleh. Terima kasih Haslinda Hanim kita. Terima kasih Nazan juga. Thank you MHR. Thank you so much. Thank you so much. Stay safe Hanim. Okey, kita akan melihat pula Assalamualaikum. apa yang tertera di medsos kali ini. Kita digemparkan semalam ya Naz. Dengan ini dia pesawat ringan terhempas, 2 tersepit, tapi setakat ini kita difahamkan mereka telah pun mengenal pasti di mana juru terbangnya telah pun maut dan co-juruterbang ataupun co-pilotnya yang masih terselamat. Tapi keadaan beliau terkini kita masih dalam menanti laporan yang sepenuhnya. Ya, tepat sekali. Tapi apa yang kita dapat lihat daripada visual kita di sini, saya rasa memang amat bernasib baiklah. Tuhan memang sayangkan nyawa co-pilotnya. Kalau kita tengok betul satu crash ataupun cara hempasannya. Ya, dia terjunam kepala dulu ya. Jadi macam mana dia selamat? Alhamdulillah. Ya, kami doakan yang terbaiklah pastinya. Dan bukan itu saja, kita juga ingin melihat apa yang tertera di akhbar kali ini. Kita bergerak ke sana. Apa kata kita silakan. Kita silakan. Saya belum pula syok-syok pula tengah cerita. Ya, saya malu sikit dengan Naz sebenarnya. Kita jarang bergandingan. Bila jumpa ni saya malu pula. Tapi apa yang nak malu-malu? Jangan. Saya macam idola. Jangan cakap macam tu. Idola pagi-pagi panas saya pagi air. Okey, kita melihat apa yang tertera di berita harian. Okey, kita akan lihat front page iaitu pulihkan segera Tasik Chini. Pemangku Raja Pahang Tengku Hasnal Ibrahim Al-Shah Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah semalam menitahkan pajakan lombong di Tasik Chini yang tamat tempoh tidak lagi disambung. Akibat Tasik Chini mungkin akan kehilangan status yang diberikan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Supaya kita diberikan tempoh untuk membaik pulih Tasik Chini supaya akan menjadi tarikan pelancong semula, insya-Allah. Ini adalah usaha yang berterusan kan Nas? Tepat sekali. Ya, okey, kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan terus bersama dengan siapa lagi kalau bukan Leon. Ya, dengan lagu terbarunya nantikan selepas ini.
menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini dan saya pasti bagi anda yang mengikuti kisah adik Ainul Mardiah dalam keadaan kritikal setakat ini, jangkitan telah pun merebak ke seluruh badan. Saya melihat orang ramai di media sosial memanjatkan doa supaya melihat satu perkembangan yang bagus untuk adik Ainul ni. Setakat ini kita fahamkan adik ini menghidap kanser mulut germ cell tumor dan dilaporkan dalam keadaan yang cukup tenat dan kritikal. Disampaikan oleh ibunya sendiri, Nurul Erwani Zaidi, menerusi Instagram milik beliau dan kini berada di unit rawatan Rapi Pediatric PICU. Jadi sama-samalah kita lafazkan doa supaya segalanya dipermudahkan buat adik Ainul Mardiah kita ya. Tadi semasa kita tengah cerita tentang Sukan Commonwealth 2022, tak baik pula kalau kita pinggirkan atlet-atlet kita atau tim Malaysia kita yang berada di Surakarta, Indonesia. Sukan Paralimpik ASEAN yang ke-11 baru saja berlangsung juga, bermula pada 30 hari bulan Julai dan selepas 2 hari pertandingan, Sofia, Malaysia dan atlet-atlet para kita memang hebat, telah pun berangkul 6 emas dan 1 perak. Prospek kita adalah 16 pingat emas. Mampukah kita mencapainya dengan pencapaian Ziad Zulkifli, iaitu pelontar peluru kita dalam kategori F20 yang begitu hebat. Amat cemerlang bukan saja di athletics. Itulah dia gambar Ziad sumbang emas yang pertama. Betul. Daripada kolam renang, ada daripada bocah ada, insya-Allah. Jadi itulah sasaran kita, 16 emas. Mampukah kita melakukannya? Kita doakan tim Malaysia kita untuk terus unggul di Surakarta 2022 Sukan Paralimpik Asia yang ke-11. Memang kita melihat track record sebelum ini pun bagi atlet para kita ni memang hebat. Memang hebat, tidak boleh dinafikan. World class. Itu akan yang terbaik. Bagus, okey, tapi sebelum kita bersama dengan kumpulan Leon yang kita nantikan, kita akan wawarkan berkenaan dengan Bulletin FM. Kumpulan FM ni buat suara radio DJ sikit. Betul. Silakan. Baiklah, kita ingin dengarkan suara rakyat dan aduan-aduan rakyat. Jadi kita akan munculkan satu segmen yang dinamakan Surat Terbuka Rakyat di Bulletin FM yang memberi peluang kepada rakyat Malaysia meluahkan pandangan dan isi hati kepada kementerian-kementerian di kerajaan, agensi-agensi, VVIP, public figure ataupun selebriti dalam Surat Terbuka Rakyat. Macam mana suara penyampai radio ya? Terima kasih. Contoh surat terbuka, surat cadangan dan tambah baik perkhidmatan kerajaan, surat sokongan kepada atlet negara, surat teguran kepada pihak berkuasa tempatan, petition dan lain-lain. Surat anda akan kami bacakan dan kami akan dapatkan maklum balas daripada sesiapa sahaja surat tersebut ditujukan. Hantarkan surat terbuka rakyat anda kepada bulletinfm.audio. Wow, begitu hebat. Suara awak betul-betul macam pengacara 999 tu. Memang hebat. Kalau menyanyi, saya nak audition masuk radio. Ya ke? Boleh. Kalau menyanyi mesti saya pengsan, tapi saya takut nak dekat sikit sebab takut gangguan seksual. Jadi saya jauh sikit ya. Okey. Baiklah, kita damaikan jiwa kita sekarang. Damaikan jiwa dengan lagu Damaikan Jiwa. Boleh, Sofia? Ya, kita terus bersama dengan kumpulannya Leon. Full. Assalamualaikum, Mama Bang. Waalaikumsalam. Steady bang. Dari tadi pasal pagi tu semua tengah begini. Oh, tak perfect. Kini semuanya perfect untuk para penonton MHI sekarang. Abang Mi sudah ready? Terbaik. Sudah minum suara dah Alhamdulillah. Mungkin kita nak tanya-tanya sikit kepada abang-abang yang lain yang dekat sini. Kalau Abang Mi seorang ada mic, boleh perkenalkan sikit? Okey. Saya perkenalkan. Ya, boleh. Okey, yang belah sini adalah saudara John. Abang basis kita, Abang John. Yang ini drama kita, saudara Eri. Dia pencipta lagu Damai dan Jiwa. Wow. Yang ini adalah saudara Wis, gitaris. Dan yang ini, siapa nama? Kecil. Ini section yang baru. Dan dia paling muda, tu pasal dia respect ya. Nama siapa? Kecil. Baiklah. Dan mungkin pesanan terakhir buat peminat-peminat Leon di luar sana dengan lagu Damaikan Aku telah pun berada di YouTube sekarang ini. Okey, pesanan saya, support lah kami. InsyaAllah kami akan berada di sini selagi peminat-peminat menerima kami seadanya. InsyaAllah kami akan berkarya. Saudara Eri akan berkarya sepenuh-sepenuhnya. Dan terima kasih kepada peminat-peminat Leon yang menghargai kami daripada tahun 1994 sampai 2022, 28 tahun, 29 tahun. Terima kasih banyak-banyak. Tanpa anda, siapalah saya. Tanpa anda, kami tak ada berada di sini. Thank you juga Malaysia hari jemput kami. Sebelum persembahan, kami dengar dulu Abang Suara Mayeri ini selaku komposer bagi lagu Damaikan Jiwa. Ceritakan sikit lagu baru ini, apakah yang boleh menjadi ilham bagi lagu ini, Abang? Silakan. Lagu Damaikan Jiwa ni
Usia dia sebenarnya 13 tahun kan. 13 tahun? Oh, iya ke? Saya simpan selama 13 tahun. Kenapa lama sangat simpan, bang? Simpan bawah bantal? Dia kira dulu kira tak ada peluang kan. Masa selama 13 tahun tu cuba nak buat tak lepas, nak buat tak lepas. Kali ini baru terjadi dengan MVM. Tahun baru kita dapat rekod Damaikan Jiwa. Alright, semoga Slow Rock Malaysia kembali beraksi di Malaysia. Okey, dengan itu ucapkan terima kasih kerana bersama kami. Kita tak sabar nak dengarkan sendirilah. Bersih live, Damaikan Jiwa. 200,000 view dekat YouTube sekarang dan kini untuk penonton MHI. Silakan kumpulan Leon. Dan sebelum kita mulakan persembahan kita, apa yang kita dapat saksikan besok? Esok kita akan bawakan topik tentang simptom long sistem post-COVID berpanjangan, mudah lupa. Adakah betul? Ni dah kena COVID ni, patutlah dia mudah lupa, nak baca pun dah susah. Ini. Okay, terima kasih semua. Kita terus memberikan pentas ini kepada Leon. Assalamualaikum. Bye. Hanya yang satu, hanya untukku, hanya untukmu. Andainya aku mampu menyayangi dirimu, takkan ku biarkan cinta kita sampai di sini. Akan ku abadikan kejujuran, keikhlasan hatiku padamu. Ku harap kau pun sama, menyayangi diriku sebagaimana yang kau janjikan padaku. Remain hujung nyawa, tetap di hujung nyawa, abadi selamanya. Oh, Tuhan, tunjukkanlah aku jalan yang satu-satu.